wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua, sihat ke? Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, insya-Allah seperti mana yang kita sembang-sembang 2 minggu lepas Ustaz Ya, 2 minggu lepas. Dalam program nak tanya sikit. Okey. Mungkin ada di kalangan anda yang baru tertengok, baru terpandang, baru tengok melintas dekat Facebook masing-masing kan. Rancangan apa pula ni? Okey. Sebenarnya program nak tanya sikit ni satu program santai, sembang santai yang mana anda boleh tanya pelbagai soalan. Tapi berdasarkan topik-topik yang kita utarakan lah. Jadi pada malam ini, perbincangan santai malam ini bersama saya dan juga Ustaz Saifuddin Yusof, kita nak bincang tentang satu topik yang sangat best. Topik ni kalau sebut mungkin ada yang sentak. Kalau siapa yang sentak, hashtag muhasabah diri. Memang disengajakan. Memang disengajakan. Sengaja tak terasa tu. Sebab bukan apa, sebab kita tengok di media sosial ni terlalu banyak benda-benda yang berlaku, dan kita juga nak tengok sebenarnya sebab Islam dia ada gariskan batas-batas dia. Dan hari ini kita nak bincang tentang tajuk dia, riak di media sosial. Kan? Riak di media sosial. So, kalau anda mungkin ada nak utarakan pandangan, nak utarakan soalan dan sebagainya, jadi boleh hantarkan pada kami, boleh komenkan di bawah di Facebook live ini. Dan insya-Allah kita akan baca, kalau sempat kita akan baca. Okey. Boleh Ustaz, sihat Alhamdulillah. Penat sikit lah ini, hujan panas. Hujan panas itulah. Jadi macam proses lulu hawa. Nasib baik tak merekah. Okey, hari ini sebenarnya kita menarik hari ini sebab kita ada Ustaz, dan juga topik ni sebenarnya saya pun fikir lama dah Ustaz. Kan, riak di media sosial kan. Mungkin sebagai mukadimahnya kita nak tengok juga sebenarnya berkenaan dengan riak di media sosial ni sebenarnya, riak tu sendiri sebenarnya sejauh mana Ustaz tengoklah, Ustaz perhati dalam media sosial yang kita tengok hari ni, berlaku riak di media sosial ni. Baik, terima kasih Tuan Fazli. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik. Topik riak di sosial ni satu topik yang saya suka, dan banyak kali saya tulis di Facebook sehingga diblok orang. Sian dia. Kenapa dia blok saya? Saya tak tulis pun, tak tag dia pun. Okey. Kenapa? Okey, riak, kena faham riak. Riak ni sebenarnya secara ringkasnya kita menunjuk-nunjuk, maknanya kita buat sesuatu perkara untuk mendapat perhatian orang lain. Orang lah, kita manusia dapat lah. perhatian binatang kan, perhatian orang. So ada dua jenis lah. Iaitu pertama, kita riak daripada harta kita. Riak kan, menunjuk-nunjuk kekayaan, harta gitu. kereta besar, rumah besar kan, barang kemas besar, apa-apalah yang memang bernilai di mata orang. Macam ada dalam TikTok tu, dia tunjuk dia punya Bitcoin mining dia besar, nak menunjuk lah kan. Bitcoin betul-betul cerita buat kita lain lah, bukan bidang saya lah, tapi nak tunjuk orang, menunjuk kekayaan ataupun barang harta yang dia ada. Itu satu. Yang kedua ialah riak menunjuk amal baik, perbuatan baik dia kepada orang lain. Kalau amal baik diri sendiri tu jarang orang buat, sebab dia punya impact tu tak kuat. Contohnya, kita adalah menunjuk dia mengaji, jarang lah. Ada tunjuk, tapi tunjuk pun tak perhatian juga kan. Yang paling orang tak tunjuk adalah amal baik mandi wajib, orang tak tunjuk. Cakap pun tak mahu kan. Itu amalan yang paling ikhlas sekali di dunia. Bila kita buat, kita tak cakap orang kan. Tu padahal Saya takut juga Ustaz, bila Ustaz sebut lagu ni tak? Ustaz sebut lagu ni, Ustaz sebut begini, ada orang buat lain dari yang lain sikit, nak senang viral dia buat jam dan mandi wajib tu lah. Kacau kan. Dia macam tu. Jadi amal baik, kita menunjuk, membuat amal baik untuk menunjuk pada orang lain. Tu riak lah tu. Dulu saya rasa kalau sebut kita menunjuk ni Ustaz, dia tak rasa, dulu kalau kita sebut menunjuk ni kita rasa macam serba salah tau. Rasa macam berdosa, rasa macam serba tak kena kan, nak tunjuk. Malu lah kan. Tapi sekarang rasa macam mungkin dah dinormalisasikan kot. Mungkin orang dah dibiasakan menunjuk. Mungkin atas dasar inspirasi. Itu berlaku sekarang lah, bila media sosial meletup kan. Bermula tahun berapa, 2009 tu Facebook mula, kemudian merebak Twitter, macam-macam. Jadi benda tu menjadi satu norma baru bagi orang yang menggunakan media sosial. Orang tak guna macam ni, dia tak tahu nak macam mana kan.
Jadi kebanyakannya membuat sesuatu asalnya adalah untuk berkongsi, memberitahu, memberi inspirasi supaya orang lain meniru. Okey. Apabila benda itu dibuat, rupa-rupanya konten itu, perkongsian itu mendapat perhatian, mendapat view, mendapat reach yang tinggi. Lalu merebaklah perbuatan itu hanya semata-mata untuk mendapatkan view yang tinggi. Begitu. Nampak? Tapi apa yang dia niat tu kita tak tahu. Tetapi daripada perbuatan tu kita macam nampak jelas sangat, obvious sangat. Nak dapatkan reach yang tinggi, view yang tinggi, follower dan sebagainya. Tu yang kadang derma seikat duit, macam tu. Ada kan? Kalau kita tengok di western lah, USA ke mana, di Amerika Syarikat, banyaklah channel yang beri kereta, bagi kereta, bayar sewa rumah 2 bulan, bagi duit 10,000, macam tu. Yang paling dahsyat lagi, dia tanya, awak ni couple ke? Ya, couple. Kalau awak clash sekarang ni, saya bagi awak PS5, sanggup tak? Oh, tak sanggup. Oh, kalau awak clash sekarang ni, saya bagi 2 PS5. Clash. Sanggup lelaki tu clash. Macam tu, sampai level tu. Dahsyat konten dia orang. Oh, dah ganas. Jangan sampai Malaysia kan. Sampai Malaysia, awak cerai, isteri awak talak satu, saya bagi 50,000. Kacau dapat macam tu kan. So kita tak nak jadi macam tu. Sebab dia kata ada lagi 2 kali lagi boleh kahwin. Itulah yang akan mempermain agama pula lah tu, meleret-leret nantilah. So apa berlaku sebenarnya hanyalah kerana perlukan perhatian. Asalnya daripada perhatian lah, kurangnya ada perhatian, dapat perhatian orang, maka dibuatlah konten tu. Antara konten yang selalu dibuat adalah konten iaitu amal bersedekah. Sedekah orang, bagi orang. Apa jua niat dalam hati tu masing-masing niat. Niat tu masing-masing. Kan kita tak tahu. Cuma kita kena jaga dari sudut macam mana kita nak elak perkara tu supaya tidak menjadi fitnah lah. Jadi fitnah kepada kita semua. Begitu. So Allah Ta'ala dalam Quran ada garisan macam mana nak sedekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Kalau ada Quran boleh buka kan. Ayat ni bermaksud, baca panjang pula ni kan. Ayat ni bermaksud kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Macam tu. Kita tengok ayat tu. Ayat tu clear. Maknanya kalau kita dah zahirkan sehingga menjadi contoh orang tiru, dia baik. Maknanya dia bagus, diterimalah. Dia hati kita kena didik lah supaya hati kita ikhlas. Cuma sekiranya perbuatan sedekah, bukan amalan lain, sedekah saja. Dalam ayat ni sedekah. Fokus pada sedekah ni ayat ni. Bukan mandi wajib. Bukan sembahyang. Jadi sedekah saja. Maka bila kita sedekah dapat memberi dorongan pada orang lain untuk bersedekah sama, membantu orang itu. Membantu fakir miskin tu. Itu yang berlaku pada orang yang tengok ni pakcik ni tak laku beli. Waktu masuk dalam Facebook kan, ni ada pakcik ni jual keripik ni tak ramai beli, so datanglah ramai-ramai beli kan. So dapat bantu. Macam tu kan. Jadi tindakan tu baguslah. Selebihnya kita sebagai orang yang memberitahu itu kena didik hatilah supaya ikhlas menolong pakcik tu contohnya. Begitu. Cuma Allah kata kalau dapat sembunyikan juga itu lagi baik. Jadi cara kita minimumkan pengetahuan itu, minimumkan. Kita nak pakcik ni dibantu oleh orang lain, kita bolehlah masukkan dalam grup-grup yang ni close group lah kan, grup kawan-kawan kita, ini ada pakcik ni tolong bantu, bagi duit sikit bantu, macam tu. Kita minimumkan pengetahuan tu. Maka kita dapat didiklah diri kita. Begitu. Itu masalah dia lah, itu yang berlaku. Tapi maknanya kalau dia bantu dan diumumkan dia dah bantu sebanyak sekian dan ajak orang lain bantu, maknanya itu yang maknanya dia bahayalah sebenarnya dari satu sudut garis boundary tu.
Kalau dapat bantu pakcik tu tadi, okey lah, bagus lah. Maknanya kalau contoh dia belikan, katakanlah pakcik tu jual Keripik tadi. keripik tadi. Dia beli semua. Okey. Dia beritahu di media sosial. Kemudian dia bagi tahu. Sebenarnya dia tak payah bagi tahu pun. Dia beli semua, dia just bagi sedekah pada siapa. Tak beritahu tak apa. Cuma bila dia beritahu, dia umumkan tu, maka hati kita yang buat tu, kita tetap kena didik kita, hati kita supaya ikhlas. Sebab kalau bila beritahu orang ni memang susah nak didik. Ini yang berlaku pada dalam isu-isu ini. Syaitan memang suka bila kita buat satu amal yang orang lain tahu. Kita buat amal, kita macam contohnya macam buat haji. Buat haji memang wajib, tapi bila dah haji kali ke-4, ke-5, ke-6, 7, ke-8 ni, alhamdulillah selesai haji yang ke-9. Contoh macam tu. Sekarang syaitan suka. Walaupun benda tu baik, sebab haji ni kita kena announce. InsyaAllah minggu depan saya akan pergi ke Tanah Suci. Kena beritahu. Tak ada orang pergi diam-diam kan. Tak ada sekarang ni, mesti orang umumkan lah. Kan? Terpaksa umumkan macam tu. Jadi buat haji tu tak salah, cuma hati kita kena diluruskan lah. Jadi media sosial sekarang ni ramai yang bersandar atas nama inspirasi. Inspirasi. Sedangkan untuk memberi inspirasi kepada orang, tak semestinya dengan cerita kita. Kita boleh bagi inspirasi pada orang dengan cerita orang lain. Okey. Ceritalah kawan kita ke apa ke. Maknanya tak semestinya cerita tu daripada kita lah. Maknanya walaupun kita buat, tapi kita juga sebenarnya boleh guna dalam penceritaan kita tu orang lain yang buat benda. Boleh juga, tapi macam nak mohon pula kan. Tapi kita boleh gunalah cara inspirasi tu dengan memberi ayat Quran, hadis, kelebihan bersedekah. Contohlah sedekah lah. Kelebihan bersedekah, cerita-cerita orang lain, para sahabat Nabi. Macam tu boleh juga kan. Kan. Jadi sebenarnya amalan tu yang sebenarnya adalah seeloknya disembunyikan. Disorok, seboleh disorok supaya hanya Allah sahaja yang tahu. Barulah nilai tu lebih tinggi nilainya. Tapi Ustaz, kalau contohkan sebab bila mungkin ada di kalangan kita yang bantu orang, tapi dia juga nak ajak orang lain bantu bersama. Jadi ada orang sampaikan sumbangan tu melalui dia. Jadi dia mungkin kena tunjukkan yang dia dah sampaikan sumbangan tu pada orang yang memerlukan kan. So macam mana pula kalau macam tu Ustaz? Ya, banyak cara. Sama ada kita just maklumkan saja secara direct saja pada orang penyumbang tadi. Penyumbang yang nak tahulah duit tu pergi mana kan. Betul lah. Penyumbang tu mesti tahu kan. So sekarang ni kita boleh buat channel lah, grup penyumbang. So kita maklumkan lah duit ni dah sumbang kepada ni kan. Tapi mungkin tujuan dia untuk marketing lagi Ustaz, supaya lebih ramai orang tahu. Itu yang lebih baik apabila bergerak dalam bentuk NGO kumpulan. So kita tak nampaklah individu tu sahaja. Gitu. Jadi bergerak dalam bentuk kumpulan, ada NGO-nya, pertubuhan apa-apa, boleh nampak maksudnya kerja tu secara kolektif, secara berkumpulan, berjamaah, macam tu. Jadi dia punya ruang untuk orang bersangka-sangka tertentu tu akan kurang lah. Begitulah. Dia maknanya kalau sekarang ni kalau kita kata isunya timbul apabila kerja yang dibuat tu adalah kerja peribadi. Ya. Maknanya ambil duit orang secara peribadi juga, tetapi menyumbang secara peribadi, maknanya tidak mewakili mana-mana jemaah ataupun NGO. Begitulah. Kadang-kadang bukan ambil duit orang pun, duit dia sendiri. Tapi dia nak tunjuk dia sedekah, macam bagi duit kat suami pun nak cakap. Kan? Suami masakkan makan malam pun dia nak bagi tahu kat Facebook dia. Betul lah. Suamiku goreng ikan sepanjang 20 tahun kahwin ni, kali pertama dia goreng ikan. Contoh macam tu. Suami tadi dah ikhlas dah hilang ikhlas pula, dah buat isteri update. Jadi dah riak buat, bagus aku macam itulah kan. Itu susah bila kita cerita ke orang, cerita pada orang, kita susah nak didik hati kita. Itulah. Tak beritahu pun ada masalah juga hati. Sebab dia satu ketika, satu saat dia akan jadi macam, bila tak beritahu dia rasa tak kena, dia rasa tak best, tak puas. Itulah. Orang macam ni saya gelar, masa saya dulu saya gelarkan SKKS. Apa dia? SKKS. Apa dia Ustaz? SKKS. Orang yang terkena sindrom kurang kasih sayang. Okey, baik. Sebabnya kita ni kena mendambakan kasih sayang Allah Ta'ala.
Allah sayang kita tu sebenarnya. Kita buatlah baik sebanyak-banyaknya supaya mendapat perhatian dia, bukan perhatian orang lain. Sebab tu ada hadis Nabi sebut ar-riya'u syirkun. Riya itu hampir-hampir menjadi syirik sebab kita buat satu amal untuk bukan kerana Allah, kerana untuk orang lain. Memanglah masa semayang tu usolli betul-betul kan, tapi ada niat lain, buat tu ada sebab lain. Takut orang kata tak semayang, kita semayang. Takut apa orang kata kita ni malas mengaji, kita mengaji. Jadi buat sebab orang lain. Sebab takut orang kata kita malas. Tapi kalau tak buat tak boleh pula.